Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Bertemu lagi dengan kelas PDPR kita setelah sekian lama kita bercuti. Maka pada hari ini bermulalah kelas kita semula, kelas PDPR, Pendidikan Jasmani tingkatan 5. Hari ini adalah kesihatan, iaitu tajuknya adalah penyakit. Okey. Tengok standard pembelajaran, apa yang perlu kita pelajari pada hari ini adalah menyatakan contoh, simptom dan tanda penyakit jangkitan seksual. Okay. Membincangkan kepentingan pengesanan awal dan rawatan kepada pesakit jangkitan seksual. Membincangkan kesan penyakit jangkitan seksual kepada diri, keluarga dan masyarakat. Menjana idea amalan kehidupan gaya hidup sihat untuk mencegah penyakit jangkitan seksual. Okey, itu yang kita perlu pelajari pada hari ini. Okey. Kalau kita bercerita mengenai seksual ni, dia agak sensitif sikit lah Okey. Tapi kita harap pelajar-pelajar di luar sana ataupun pelajar-pelajar saya ni faham bahawa kita perlu mempelajari ini untuk kepentingan diri kita sendiri, supaya kita tidak terjebak dengan perkara-perkara yang memudaratkan. Antara salah satunya adalah penyakit jangkitan seksual. Okey, so kita teruskan lagi Okey, penyakit jangkitan seksual ataupun dikenali sebagai sexual transmitted infection, STI adalah sejenis penyakit yang merebak melalui perlakuan seks. Perlakuan seks ni seperti yang kita tahu dia melakukan seks lah. Jadi kalau orang tu ada penyakit ni, dia boleh merebakkan penyakit ni kepada orang lain lah. Itu yang sangat-sangat berbahaya. Okey. STI berjangkit antara individu menerusi sentuhan seksual, atau hubungan seks yang tidak selamat. Hubungan seks yang tidak selamat. Okey. Hubungan seks ni boleh melalui paras, zakar, dubur dan juga seks oral. Okey. Pembawa bakteria seperti Neisseria gonorrhea, okey, Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum, Homeophilus duceri, dan bakteria lain yang boleh menyebabkan individu dan pasangan mendapat penyakit jangkitan seksual seperti Chlamydia, gonorrhea, herpes genital, sifilis, ketuat genital, hepatitis, human papilloma virus, HIV dan AIDS. Tapi kalau macam kita ni, glamournya adalah HIV dan juga AIDS kan. Itu yang paling yang kita faham lah, yang kita tahu sebab itu sentiasa diwar-warkan penyakit yang tiada ubat. Jadi takut tak takut, masih lagi ada orang yang melakukan perkara-perkara beginilah. Zaman remaja merupakan zaman mereka mempunyai keinginan untuk mengetahui anggota tubuh badan mereka. Keinginan terhadap aktiviti seksual turut menarik minat remaja tanpa mereka mengetahui akibat perbuatan mereka. Situasi ini menjerumus remaja kepada risiko penyakit kelamin selain kehamilan yang tidak dirancang. Itu adalah penyakit jangkitan seksual. Itu adalah penerangan sebaringkas mengenai penyakit jangkitan seksual. So kita tengok. Okey, ini ada gambarannya. Ini adalah virus-virusnya. Okey, yang pertama sekali kita zoom kan. Treponema pallidum. Okay, yang ini virus antara yang paling glamour sekali adalah virus HIV dan Neisseria gonorrhea. Ini tapi virus HIV lah yang paling glamour sekali Okay, yang lain tu jarang-jarang sekali kita dengar. Okay, kita tengok.
penyakit jangkitan seksual. Okey, gonorrhea dulu. Keterangan gonorrhea ni adalah penyakit jangkitan kelamin disebabkan oleh bakteria Neisseria. Ni nama bakteria dia, disebabkan bakteria Neisseria gonorrhea, boleh berjangkit dari seorang individu ke individu yang lain melalui hubungan seks vagina, dubur dan juga oral. Depan belakang. Depan belakang guna. Saya kataan depan belakang kau belasah tu. Gejala akan timbul 2 hingga 7 hari selepas terdedah kepada jangkitan. Okey, nampak gejala tu akan terjadi bila 2 hingga 7 hari jangkitan. Okey, apa rasanya? Simptom, apakah gejala ya? Merasa sakit ketika buang air kecil. Masa buang air kecil dia rasa sakit, dan mengeluarkan cecair kekuningan dari salur kencing. Maksudnya salur kekuningan yang pelik lah, bukan air kencing tu. Air kencing bertahan lama ke, panas ke, ataupun ada makan ubat-ubat ni nanti jadi kencing jadi kuning juga. Tapi ini simptom penyakit tersebut lah, ada pun gejala penyakit tersebut lah. Penyakit yang kedua adalah chlamydia. Okey, chlamydia dia kata mudah merebak melalui hubungan seks dengan pasangan yang telah dijangkiti. Biasanya memang macam tu, pasangan tu mula-mula telah pun dijangkiti. Sebab dia lakukan seks tidak selamat, bertukar-tukar pasangan. Itu masalahnya. Kebiasaannya kalau dah ada ikatan perkahwinan, okey, dia tak ada masalah. Tapi yang bermasalah ni biasa jahat-jahat. Buat perkara yang jahat. Jadi bermasalah lah. Okey, mudah merebak. Jadi berkeupayaan menyerang mangsa 4 kali ganda lebih kerap daripada penyakit gonorrhea yang pertama tadi. 4 kali ganda lebih kerap. Maksudnya lebih dahsyat lah. 4 kali ganda lebih kerap daripada penyakit gonorrhea. Okey, kita tengok apakah simptomnya. Berlaku pendarahan antara kitaran head serta sakit di bahagian abdomen. Kitaran head ni perempuan, bahagian abdomen bahagian dalam perut. Keluar cecair daripada zakar ataupun faraj. Pedih dan gatal semasa membuang air kencing. Okey, masa nak kencing tu pedih dan gatal. Okay, penyakit sifilis. Sifilis ni pun glamour juga. Penyakit sifilis ni antara penyakit yang glamour jugalah. Disebarkan oleh virus Spirochete. Susah nak menyebutnya. Sejenis ulcer yang tidak sakit tetapi kemerahan boleh dilihat pada vagina, dubur, zakar dan juga mulut. Tapi tak sakit, tapi boleh dilihat. Jadi macam buruk. Okey. Disebarkan melalui hubungan seks secara oral, dubur, zakar dan juga vagina. Jika lambat dirawat, ruam akan timbul di bahagian badan, tapak tangan dan kaki. Bergejala seperti sukar jalan, buta, kebas dan boleh membawa maut. Sifilis. Sifilis ni pun sama. Dapat pada orang-orang ataupun apabila seseorang tu melakukan hubungan seks yang bertukar-tukar pasangan kan. Sesuka hati je. Hepatitis B dikesan seawal 45 hari dah dikesan jangkitannya. Boleh berjangkit melalui sentuhan dengan cecair badan seperti air liur, air mani dan juga cecair faraj. Ni dengan cecair badan pun boleh. Air liur pun boleh hepatitis. Hepatitis ni memang kalau kata Allah ke burung gigi yang sama ke, hepatitis ni boleh berjangkit. Melalui pemindahan darah atau darah yang tercemar, hubungan seksual atau melalui jarum suntikan yang tercemar. Itu penyakit ni boleh berjangkit dengan kaedah itu. Tanda dan gejala seperti hilang selera makan, loya, muntah, hilang selera makan, loya, muntah, perut rasa tidak selesa, sakit sendi, ruam dan juga kekuningan di bahagian kulit dan mata. Okey. Itu antara simptom-simptom ataupun gejala penyakit hepatitis B. So, yang seterusnya adalah penyakit yang paling bahaya sekali. Kita rasalah paling bahaya sekali ya. Sebabnya semua orang tahu tak ada ubat. Boleh menyebabkan kematian. Jadi semua orang takut pun buat juga, terjadi masalah. Penyakit yang serius disebabkan oleh virus HIV, human
fancy virus. Sebenarnya virus ini adalah ketahanan badan kita. Dia memusnahkan ketahanan badan kita. Dulu masa zaman-zaman dulu saya selalu tengok iklan tu, dia ada kata ketahanan T4. T4 tu dia musnahkan. Jadi apabila kita kena apa-apa penyakit terus boleh mati. Okey. Mudah dijangkiti HIV jika terdedah tersentuh dengan bendalir badan individu yang HIV positif seperti darah, cecair paras, air mani dan susu ibu. Tanda dan gejala seperti terlalu lemah dan lesu, kerap demam panas, peluh pada waktu malam dan cirit-birit yang kronik. Ini adalah penyakit jangkitan seksual. Okay? Sangat-sangat bahaya. Sebab itu diingatkan bahawa pada remaja-remaja jangan kita lakukan kita bertukar-tukar pasangan ataupun seks sesuka hati. Main belasah je tak boleh macam tu. Okey, kita melarang, agama kita melarang kita melakukan seksual ni ataupun lakuan seks ini tanpa nikah. Okey, terutamanya agama Islam. Walaupun di luar sana banyak berlakunya kejadian-kejadian seperti ini, tapi kita bila kita belajar, kita perlu elakkan. Okay. Okay. Pengesanan pada peringkat awal bagi semua individu ni adalah sangat-sangat penting supaya kita dapat menyelamatkan nyawa orang yang kena tu, sakit, ataupun individu yang tidak berdosa. Anak yang dalam kandungan, kan? Dia tak berdosa. Yang berdosa mak ayah dia. Jadi anak dalam kandungan tu tidak berdosa, jadi macam mana kita nak selamatkan tu? Dia dengan kesedaran awal. Kesedaran awal dapat menyelamatkan nyawa seseorang, terutama jika menghadapi penyakit seksual seperti HIV dan juga AIDS. Mengelakkan pasangan yang sah daripada terkena jangkitan. Apabila salah seorang daripada pasangan mendapat penyakit kelamin, doktor pakar akan menyarankan hubungan kelamin yang selamat pada kedua-dua pasangan. Okey. Lepas tu kita mengelakkan bayi dalam kandungan daripada dijangkiti penyakit STI. Ubat-ubatan yang sesuai dengan penyakit boleh mengelakkan bayi daripada penyakit STI. Okey. Itu pengesanan peringkat awal. Boleh elakkan. Daripada awal boleh elakkan lagi. Okey. Berapa kaedah rawatan dapat dilakukan bagi mencegah penyakit seksual, iaitu mengambil antibiotik dan antiviral yang diberi dan disarankan oleh doktor pakar, membuat pemeriksaan doktor secara berkala, menjauhi daripada melakukan hubungan seks dengan pasangan yang dijangkiti. Kalau kita dah tahu orang tu dijangkiti daripada HIV ke AIDS ataupun apa-apa saja penyakit yang berjangkit ini, jangan kita lakukan hubungan seks. Terdapat penyakit jangkitan seksual yang boleh diubati dan pulih sepenuhnya. Namun, ada juga penyakit jangkitan seksual yang hanya dapat dikurangkan simptomnya melalui pengambilan ubat-ubatan tanpa pulih sepenuhnya, seperti herpes dan juga HIV. Ingat, bukan semua penyakit itu boleh dirawat, setengahnya boleh membawa maut. Okey. Ubat-ubatan ataupun rawatannya tak ada, tapi kita boleh ambil ubat untuk kita kurangkan kesan penyakit tersebut, tapi penyakit tersebut masih ada dalam diri kita lagi. Sebab tu kita tak mahu, kita perlu elakkan jangkitan-jangkitan ini. Okey, kita tengok kesan dia. Kita tengok kesan penyakit jangkitan seksual ni, apa berlaku pada kesan tu. Okey, pesakit akan mengalami kerosakan otak, mata, sistem saraf, tulang dan juga sendi. Okey, jangkitan yang teruk akan menyebabkan kerosakan organ reproduktif yang membawa kepada kemandulan. Maksudnya kita punya kemaluan tu dah rosak, dah buruk, dah ataupun sakit, jadi kita tak boleh nak dapat anak lah, ataupun berlakunya kemandulan lah. Okey, wanita mengandung boleh menjangkiti bayi mereka semasa bersalin. Boleh. Semasa bersalin tu boleh pula jangkit pada bayi tu pula. Itu yang masalah. Pada keluarga pula. Keluarga pesakit akan dipinggirkan. Orang tak nak dekat lah dah kan.
Dah tahu dah bahawa ada sakit, jadi dengan keluarga-keluarga dia menanggung malu sekali lah. Ataupun keluarga pelakit pula terpaksa mengeluarkan kos rawatan yang mahal. Nak bagi ubat tu berterusan, jadi keluarga pula beli. Dia dah sakit, mana boleh kerja kan. Okay? Jadi seluruh ahli keluarga pula berhati-hati dengan semua sentuhannya, pakaiannya, alatannya yang dipakai oleh pesakit tadi. Ahli keluarga dia pula terpaksa berhati-hati pula. Okay. Pada masyarakat, kita akan tengok pada masyarakat, masyarakat akan memandang serong. Dah berhenti pandang serong lah. Siapa suruh kau lakukan perkara-perkara yang terkutuk tu kan, kadang-kadang dia lakukan tapi kita tak tahu lagi gaya hidup mereka ni. Susah juga kita nak cakap, tapi masyarakat akan berkata lah. Masyarakat takut mendekati pesakit jangkitan seksual seperti HIV dan AIDS akibat stigma masyarakat yang menganggap penyakit ini berpunca pada gaya hidup yang tidak sihat dan mudah dijangkiti. Kadang-kadang kesian pada pesakit-pesakit yang tidak bersalah tu kan. Ada yang kena rogol, kadang-kadang anak dalam kandungan, itu jadi susah lah. Okay. Sebabnya dia sebenarnya penyakit ni jangkitannya melalui seksual. Kalau kita bermain dengan orang tua apa ke semua, tak ada jangkitan berlaku. Okay. So apakah amalan hidup sihat untuk mencegah penyakit jangkitan seksual? Okay. Yang pertama sekali, libatkanlah dalam aktiviti kesukanan dan rekreasi ni. Okay. Luangkanlah masa. Luangkanlah masa berriadah bersama-sama dengan keluarga. Lakukan aktiviti luar yang anda suka. Sonok-sonok berbasikal ke, jogging ke, hiking. Itu perkara yang kita suka, kita lakukan yang tu lah. Main game pun boleh, tapi jangan terlampau lama lah main game. Rancang masa yang berkualiti untuk keluarga dan rakan bersama-sama kan. Ada time tu bersama dengan keluarga, takkan nak bersama dengan rakannya. Juga bersama-sama dengan keluarga tu pun okey lah. Dengan rakan pun boleh, tapi jangan melepak-lepak terlampau lama lah. Sekarang lagi tak boleh melepak-lepak, tak boleh. Tangkap pula kan, serokap, saman lagi. Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan, menyertai aktiviti sosial anjuran penduduk setempat. Kenduri kendara ke apa ke, join lah. Okay. Menjadikan aktiviti keagamaan sebagai rutin hidup. Menjadikan solat berjemaah sebagai rutin hidup. Menghadiri program kerohanian untuk mengenali erti kehidupan yang sebenar. Kita pun yang sebenarnya kena agama, pengetahuan agama itu penting. Kalau betul kita berpegang kepada pengetahuan agama dan mengamalkannya, saya rasa perkara-perkara begini tidak berlaku kepada mana-mana kaum, mana-mana agama sekalipun. Mengaplikasi kemudahan media massa. Peranan sebagai ejen menyampai maklumat gaya hidup sihat dalam kalangan remaja. Kita pula nasihatkan. Kita punya media sosial, kita ada Instagram dia tulis kat situ, kita ada Twitter, kita ada Facebook. Sekarang ni dah banyak dah, TikTok lah apa semua. Dapatlah kita sebarkan mesej-mesej yang baik ini supaya remaja-remaja di luar sana tidak terjebak dengan perkara-perkara yang melibatkan penyakit jangkitan seksual. Itu yang sangat-sangat berbahaya. Okey. Kalau ikutkan itu saja pada hari ini. Kita akan jumpa dengan dalam kelas PDPR kita yang akan datang. Sekian dulu. Terima kasih.